Tajuk pagi ini ayah murabbi. Matlamatnya adalah untuk menjadi lelaki sejati. Saya kira kelab suami dan ayah ini memang wajar untuk kita anggotai, memandangkan hari ini kebanyakan daripada urusan-urusan rumah tangga secara umumnya banyak yang ibu lebih utama menguruskan berbanding dengan ayah. Walaupun ayah itu bukanlah tanggungjawabnya untuk mengelolakan rumah tangga daripada segi mengemas rumah ke apa ke, tapi dari segi pendidikan anak, dalam membesarkan anak, dilihat banyak ibu yang mainkan peranan. Dan hal ini merupakan satu perkara yang tidak boleh dinafikan. Pernah orang buat kajian antara mak dengan bapa, siapakah yang lebih tinggi tahap kesabarannya dalam mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak. Ada kajian pernah dibuat antara mak dengan bapa, tuan-tuan agak, siapa yang lebih tinggi tahap kesabarannya dalam membesar, mengasuh dan mendidik anak-anak. Jangan terkejut, jawapannya adalah antara ibu dan bapa yang paling sabar mendidik mengasuh anak adalah ayah. Ibu kurang sabar, ayah banyak sabar. Sabar yang bagaimana? Katakanlah anak kecil umur 3 bulan, 4 bulan. Tengah malam dia nangis, wah 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 wah, menangis, nak susu. Bila keadaan itu berlaku, bagaimana reaksi ayah? Ayah biasanya sabar aja. Dia tak bangun-bangun sampai pagi, tinggi tahap sabarnya. Yang kurang sabar, ibu, wah terus bangun. Tukarkan diapersnya, kasih susu lah, macam-macam lah, taruh minyak angin lah, apa semua. Kasih minum susu lah. Kalau susu badan, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kasih burp dulu, pusing-pusing macam roti prata, apa semua gini. Dah burp, ditidurkan. Nanti jam 3 tidur, esok pukul 7 nak pergi kerja lagi. Ayah biasanya sabar. Sebab itu anak kalau minta susu sama bapak, kebululah budak tu jawapannya. Bapak dia tak pandai buat susu. Beli susu dia pandai, buat susu belum tentu lagi. Belum tentu. Dulu saya pernah dengar satu lagu nasyid. Lagu nasyid tu dia ajak, oh next your mother, oh next your mother, oh next your mother. Saya tengok lama betul disebut mother. Manalah father tak datang-datang lagi ni. Dah hujung tu barulah and then your father. Bila kaji balik kenapakah mother tu banyak sangat daripada father? Oh, barangkali ayah banyak sabar. Jadi bila banyak sabar, kuranglah sedikit beban tanggungjawabnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tajuk kita ayah murabbi. Adapun maksud ayah, saya kira ramai sudah mengerti. Cuma saya sekadar mengulas tentang apakah yang sepatutnya dimiliki sifat-sifat oleh seorang ayah yang ingin menjadi murabbi. Pertama, apakah maksud murabbi? Murabbi dia seakar dengan perkataan Rabb ataupun tarbiyah. Kita biasa dengar kalimat tarbiyah. Kita biasa mendengar kalimat Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, ada perkataan Rabb di situ. Ataupun kita mendengar pendidikan dan tarbiyah. Semuanya akar dari kalimat yang menjadikan murabbi. Sebab itu menurut pakar-pakar bahasa, murabbi itu bererti pemelihara, pendidik, pengembang yang menguruskan sesuatu atau memiliki sesuatu. Bagi tuan-tuan yang pandai bahasa Arab, kalau isteri kita suri rumah, mana tidak bekerja, duduk di rumah sahaja, kerjaan mereka itu apa kita panggil? Dia panggil Rabbul Bait atau Rabbul Bait. Dia itu orang yang mengurus, merawat dan memelihara rumah tangga. Puan-puan, ibu-ibu yang tak bekerja, suri rumah sepenuh masa, housewife, 100% unemployed, itu kita panggil Rabbul Bait. Maknanya pengawas, penjaga, pendidik rumah tangga. Mana dalam bahasa mudah, orang yang disebut sebagai murabbi, orang yang mendidik dan juga dia membimbing. Maka bertanyalah pada pagi ini, adakah
para bapa dan ayah sekalian layak atau tidak menjadi pembimbing. Dia dalam istilah Islam, istilah bahasa Arab, orang yang nak membimbing, nak mengajar, itu ada beberapa kategori. Ada orang kategorinya muallim saja. Muallim ni siapa? Cikgu lah. Cikgu muallim. Dia yang kategori bawah sekali cikgu, muallim. Dia naik lagi pergi kepada peringkat muaddib. Muaddib ini kalau kita apa ya? Mentor. Siang malam anak murid dengan dia. Kalau macam cikgu barangkali waktu sekolah aja. Muaddib ni siang malam, biasa di pesantren, di pondok, itu muaddib. Naik lagi label-label yang lain, murabbi. Ini yang kita nak jadi ni. Naik lagi kepada mursyid. Mursyid ini dah sampai tahap kerohanian dah. Dah sampai kerohanian. Dia seolah-olah doktor rohani kepada anak-anak muridnya. Kemudian sampai kepada tingkat-tingkat lain, sampai tingkat lain. Dia adalah peringkat-peringkat dia yang tuan guru, kiai, apa lagi tinggi lagi. Jadi murabbi ini dia bukan sekadar seorang mudaris ataupun muallim, dia adalah orang yang kehidupannya dicontohi 100%. Macam dalam istilah kita orang bahasa Melayu, biasa orang panggil cikgu. Ada satu lagi istilah bahasa Melayu orang panggil guru. Guru ini tuan-tuan, dia adalah istilah dari bahasa Jawa. Guru lebih tinggi dari cikgu. Guru itu diambil dari gabungan dua kalimat Jawa, iaitu kalimat gur dan juga ru. Gabungan itu membentuk maksud yang bukan alang kepalang. Dalam bahasa Jawa, gur itu diambil dari kalimat gugu. Gugu itu artinya yang dipercayai. Gugu artinya yang boleh dipercayai. Dan ru diambil dari kalimat tiru. Tiru mana boleh dicontohi, misalilah kalau bahasa sekarang. Justru bila kita gabungkan kalimat boleh dipercayai, boleh ditiru, maka guru itu berarti orang yang boleh dipercayai, kita tiru, kehidupannya bukan sekadar ilmunya, juga sampailah kepada akhlaknya. Gugu campur tiru. Gugu tiru jadi guru. Gugu tiru jadi guru. Saya sebab selalu sangat datang Singapura ni, walaupun saya bukan Jawa, bolehlah cakap Jawa sikit-sikit lah. Masya Allah, Alhamdulillah, ilmu bahasa Jawa pun sikit-sikit kabare, wes mangan opo urung, ono coroko botongo, adalah sikit-sikit. Campur Ponorogo, Banjumas, Megelen ada sikit-sikit. Apa nama, mubeng, apa lagi bahasa sini ya, haga gareba, itu ini daing, haga gareba, pura kimandre, macam-macam lah. Kasih saya 1 bulan duduk Singapura, lagi banyak bahasa saya belajar lagi nanti, bahasa Bewan apa semua kita belajar. Artinya orang yang dinamakan sebagai guru itu orang yang boleh ditiru perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, pakaiannya, amalannya. Segala-galanya boleh menjadi contoh tauladan kepada orang yang nak mengikutinya itu. Maka bertitik tolak daripada pemahaman ini, apabila kita bincangkan ayah sebagai murabbi, tidak boleh tidak, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 sifat terbesar seorang yang ingin menjadi murabbi. Pertama, kata Imam Al-Ghazali, menyayangi. Yang kedua, sentiasa menasihati. Yang ketiga, sentiasa menjaga disiplin orang yang dia didik itu. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, seorang ayah kalau dia nak jadi murabbi, dia perlu mengerti dan memahami mengapa dia perlu jadi murabbi. Jawapannya, murabbi anak-anak hari ini, dia dah tak boleh lagi kita nak didik dengan cara macam zaman kita zaman dahulu. Apa sebab? Sering saya sebutkan di mana-mana, anak sekarang dah tak macam anak-anak zaman dahulu. Anak sekarang tak macam zaman kita jadi anak-anak. Anak sekarang saya istilahkan mereka ini generasi cawat. Generasi cawat berbeza dengan kita generasi bedung. Kita ni dalam masjid ni majoriti saya tengok generasi bedung. Generasi yang sekarang generasi Y. Kenapa Y? Dia
keep asking question, why, sebab itu jadi generasi why. Suruh semayang, why? Suruh tutup aurat, why? Suruh why? Dia banyak sangat why lah. Tuan-tuan why kan je muka dia. Dia banyak sangat why. Sebab dia orang generasi cawat. Kita generasi bedung. Apa beza generasi cawat sama generasi bedung? Bedung ni saya tak tahu apa istilah di sini. Kan masa kecil zaman dulu, kalau baby baru lahir, tak ada pampers. Dia pakai kain napkin itu lipat lebih kurang daripada kaki sampai leher dia akan ikat. Macam mami return jugalah, tapi tak sampai kepala, sampai leher aja. Kalau sampai apa itu kain kapan, dia sampai sini aja. Jadi tangan semua kita ikat betul. Di bawah tu kita ikat, piuk tarik macam tu. Apa kesannya? Budak-budak yang di bedung, dia lebih dari segi penampilannya lemah lembut sebab dia tak banyak pergerakan. Kan budak kalau di bedung paling banyak pergerakan kepala aja. Begitu. Anak kita, cucu kita sekarang generasi cawat. Baru lahir diberi pakai newborn. Bila pakai pampers, diapers, apa jadi pada kaki? Ini macam orang bawa bicycle. Kesannya bila dia besar, dia tak duduk diam. Itu sebab masjid surau sekarang orang pening, budak-budak tak duduk diam. Kalau majlis syarahan ke forum ke jangan dimarahkan mereka. Sebab sekarang generasi cawat. Memang susah nak kontrol budak-budak. Saya pernah tengok satu mak, dia kejar anak dia nak pakaikan pampers. Dia kejar anak dia. Sambil dia lari, dia kejar-kejar, dia boleh pakaikan. Pop siap dia pakai. Memang budak sekarang tak duduk diam. Tengok tuan-tuan generasi bedung. Diam aja kan, mana ada gerak-gerak. Daripada pukul 9 diam aja. Habis kuat ketawa sikit, duduk lagi. Mana bangun pun tidak. Sebab apa? Generasi bedung. Kami para asatizah penceramah, lagi 10 tahun, audien kami ni semua generasi cawat. Kami cakap, dia bangun, dia keluar, masuk, keluar, ngong. Tapi kami kena faham, mereka generasi cawat. Berbeza dengan kita. Bila generasi cawat, itulah punca hari ini, datuk-datuk dengan nenek-nenek, nyai sama nyai, dia sekarang ini sudah tak macam dulu. Dulu atuk sama nenek, kalau dengan cucu, itu pengarang jantung. Zaman dulu, atuk-atuk kita sama nenek-nenek kita, kalau cucu balik, habislah hatinya. Memang suka sangat. Kalau holiday, school holiday, macam surga. Gembira, senyum sampai sini. Dikemasnya rumah, dia suka cucu cicitnya balik. Suka sangat. Tapi itu dulu. Itu zaman kita jadi cucu. Zaman sekarang, cucu kita tak ada perangai macam kita. Dulu atuk sama nenek kalau dengar cucu balik, happy. Sekarang kalau datuk sama nenek dengar cucu nak balik, atuk nak pengsan lah. Macam sekarang school holiday, semua dah pening kepala dah. Apa sebab cucu macam Tarzan. Duduk dalam rumah berlari pom langsir tu dia buatnya main bergayut Tarzan. Putus. Baik tu mana-mana atuk dengan nenek, kalau school holiday cucu nak balik lagi 1 minggu, dia dah buat operasi di rumah. Operasi apa? Operasi sorok barang-barang. Segala pinggan mangkuk, pingat-pingat apa yang ada, taruh dalam stor, kunci taruh mangga besar. Apa pasal? Cucu dia boleh main atuk dia punya pingat. Macam ni boleh main combat. Ini masalah. Itu sebab jangan heran, ramai atuk dengan nenek sekarang selalu pergi umrah. Apa hal? Ramai sekarang orang veteran berangkat umrah. Bukan sebab nak ibadah, itu tengah renovate dengan habuk debu macam-macam. Apa hal pergi umrah? Cucu nak balik, baik aku pergi Mekah lah, dia kata. Nanti cakap salah, tak cakap salah. Ada satu kes, ada satu ayah ni, anak dia call. Hello ayah, sihat? Alhamdulillah sihat. Ayah weekend ni ada rumah tak? Ada, kenapa? Kita orang ingat nak balik lah. Balik semua ke? Allah, berfikir. Ni anak aku dengan menantu dah 2. Anak dia ada 5, 6, 7. Bibit 6. Ayo, 6 orang. Dia dah mati lah. Berapa hari balik? Tengok layar nak berehat. Okey. Alright. Balik mikir. Aduh, ni dah 7 orang. Apa macam lah aku nak buat rumah ni.
Baru setengah jam, anak yang lain pula telefon. Kering-kering angkat. Halo. Abah sihat? Sihat. Weekend apa ada? Ada. Kenapa? Kita orang ingat nak balik. Balik. Semua? Semua dia pun kira. Gedebuk dah. Dah 15 orang. Dia pun pening kepala lah. Tapi lah orang nak balik takkan nak halau. Sampailah dekat dah buka cuti sekolah, cucu semua balik. Cucu semua macam Tarzan semua. Ayam dia kejar, kambing dia kejar, dia balingnya kucing. La ilaha illallah, macam-macam perangai lah cucu-cucu zaman Pampers ini. Lari sana, lari sini. Jadi tengah malam, datuk dengan nenek ni duduk dalam bilik. Dia bercakap lah suami isteri. Dia orang tua-tua ni, dia ada satu masalah. Dia ingat dia cakap tu slow. Padahal satu rumah dengar. Dia ada satu penyakit kau orang lama-lama ni. Dia duduk bilik tu komen kuat, dia bercakap. Melantu tengok bola kat depan, semua dengar dia bercakap. Dia kata baru 3 hari dah macam ni, mati kita. Kalau lagi seminggu aku tak tahulah pun nak jadi. Dia tak tahu orang ramai lagi kat depan. Jadi menantu dah kecil hati. Pagi esok time sarapan, semua dah merajuk lah nak balik lah. Sebab malam tadi ayah dah terlepas cakap. Jadi time minum, abah, kita orang ingat kita nak balik je lah tengah raya ni. Cik, ayah ni tu buat muka munafik. Lah nak balik dah ke? Salah mati. Alhamdulillah. Ini cerita benar. Payah kalau dah jadi gaduh-gaduh lah. Sekarang bergaduh-gaduh dah kita dengan anak cucu. Sebab cucu kita sekarang tak macam zaman kita jadi cucu. Kalau tuan-tuan tengok, apa puncanya? Tu yang saya sebutkan, mereka ini generasi cawan. Satu lagi, anak cucu kita sekarang, mereka ini generasi yang beribukan TV, beribukan orang gaji, berbapakkan TV. Dia lain dengan kita. Kita dulu, bapak kita lah. Mak kita lah. Tapi anak cucu kita sekarang, dia punya mak dia bibik tu. Kalau bibik lombok lah jawabnya. Kalau bibik itu orang jatim lah jawabnya. Sebab jangan heran, kalau di Malaysia anak-anak Cina, sebab bibik dia semua Indonesia. Jadi mak dengan ayah sibuk. Orang Cina kan kerja, kadang sampai tak ingat dunia kerja kan. Siang malam pagi petang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Anak dia tinggal sama bibik dekat rumah. Jadi anak-anak saya semua sekolah Cina. Jadi anak saya cerita, ada di kalangan budak-budak Cina ni, anak-anak mereka, kalau tidur mengigau cakap Jawa. Kalau tidur menangis mengigau, semua cakap Indonesia. Aku enggak mau pergi sekolah. Aku enggak mau pergi sekolah. Mak dia baru tahu aku Cina lah, lupa. Mengigau cakap Indonesia. Apa sebab? Dia punya mak bibik dia. Tuan-tuan kalau di sini jangan heranlah satu hari esok anak cucu kita kalau badminton ke, bola sepak ke, Singapura lawan Indonesia, anak cucu kita sokong Indonesia. Sebab mak dia bibik dia. Bapak dia siapa? Bapak dia TV. Bapak dia yang betul mana? Ayahnya itu. Ayahnya sibuk. Pergi pagi balik petang dapat gaji, bayar hutang, siang malam pagi petang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, siang jadi malam, malam jadi siang. Akhirnya bapak yang sebenar sudah bertukar kepada televisyen. Saya di sini ada rancangan yang Aznil Nawawi itu, Tom Tombak itu, Tom Tombak. Anak kita sekarang ini bapak dia Aznil Nawawi. Nasib baik dia orang baik. Kita takut dia punya bapak dia dalam TV Oppa Gangnam Star. Susah kita. Itu sebablah cabarannya sangat tinggi. Saya teringat pesanan seorang bijak pandai. Dia mengatakan, inilah risiko kita menjadi seorang ayah di zaman moden ini. Apa sebab? Manusia ini kalau tak dipelihara dan dijaga elok-elok, dia akan berubah daripada asalnya manusia menjadi makhluk yang lain. Cuba tuan-tuan eja ya, perkataan dia, sebab ada falsafah mengatakan manusia ini dimuliakan hanya kerana satu titik saja. Pernah dengar ya? Manusia dimuliakan kerana satu titik saja. Apa makna manusia dimuliakan dengan satu titik? Cuba tuan-tuan eja perkataan bayi dalam tulisan Arab, tulisan Jawi.
Bayi. Apa tulisannya? Ba, alif, ya, ya. Bayi. Ya ada berapa titik? Ada 2. Kalau kita buang 1 titik, dia berubah jadi huruf apa? Huruf ba. Cuba ejer kembali. Ba, alif, ba, ya. Babi bunyinya. Hanya beza 1 titik aja. Ba, alif, ba, ya. Babi. Tapi kalau ba tadi ditambah 1 lagi titik, barulah jadi bayi. Satu contoh. Contoh lain. Cuba aja perkataan kanak-kanak dalam tulisan Jawi. Kanak-kanak ejaannya kaf, alif, nun, qaf. Taruh nombor 2. Kanak-kanak. Baik. Nun ada berapa titik? 1. Kalau tambah 1 lagi titik jadi huruf apa? Huruf ta. Eja kembali. Ka, alif, ta, qaf. Kata. Hanya 1 titik aja mengubah seorang kanak-kanak menjadi kata. Hari ini kalau mak bapak tidak kontrol dia punya anak, anaknya tidak jadi anak, jadi kata. Apa perangai kata? Kata bunyi banyak, cakap banyak. Pertama kata, kalau lepas hujan dia akan bunyi. Pertama dia akan kata wrong, wrong, wrong. Dia skipping London, you know. Cakap orang putih. Wrong, wrong. Apa artinya? Salah, 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 salah. Siapa yang betul? Aku. Dia seorang saja betul. Orang lain semua tak betul. Ada satu lagi spesies kata right, 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 right. Apa artinya? Betul, 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 betul. Tak ada yang salah. Semua yes saja. Pun tak betul juga. Baik, balik kepada pesan Imam Al-Ghazali. Pertama kata beliau, sifat murabbi ini number 1, menyayangi. Number 1. Maka kepada ayah-ayah, bakal-bakal ayah, ayolah kita memegang sifat pertama ayah murabbi, yaitu sangat penyayang kepada anak-anaknya. Cuma masalah sayang ini perlu kita jambatankan. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman dalam Ali Imran ayat yang ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwati minan nisa'i wal bani wa qanatiril muqantarah. Sampai habis. YouTube sendiri sampai habis. Ayat ni panjang. Allah Ta'ala sebut Zuyyina lin-nas. Sesungguhnya aku telah hiaskan kepada hati manusia ini suka kepada beberapa perkara. Nombor 1, suka pada perempuan. Ini normal. Yang kedua, banin. Manusia ini aku hiaskan dalam hati dia suka sayang kepada anak-anak. Setiap manusia dia mesti ada sayang pada anak-anak. Tetapi rahsia misteri di sebalik ayat ini, apabila Allah mulakan kalimat zuyyina, aku hiaskan dalam hati manusia sayang pada anak-anak. Ulama tafsir bincang, kenapa Tuhan guna kalimat hias? Kenapa Tuhan tidak guna kalimat aku anugerahkan pada manusia sayang anak? Kenapa Tuhan tidak guna kalimat aku letakkan dalam hati manusia sayang anak? Tapi Tuhan guna kalimat aku hiaskan dalam hati manusia sayang anak. Kenapa hias? Ini rahsia Al-Quran. Zuyina tu makna hias. Zana yazunu. Zainal. Orang nama Zainal maknanya hias. Perhiasan dia mesti tertakluk kepada 4 syarat. Orang pakai perhiasan mesti ada 4 jenis. Pertama, perhiasan kalau dipakai jangan berlebih. Macam ibu-ibu lah nak datang dengan syarahan Masjid Istiqamah pukul 9 pagi. Kalau pakai perhiasan jangan lebih-lebih sangat. Nanti taruh bedak sampai muka dah jadi tepung gomak, dah jadi apa semua. Raja Kapur, dah jadi muka Raja Kapur. Taruh lipstick, taruh blusher terlampau-lampau sangat sampai muka dah macam kena tampar apa semua, dah tak cantik. Dia perhias, jangan perhiasan jangan over. Maknanya Tuhan nak ajar, engkau sayang anak jangan over. Sebagaimana perhiasan jangan pakai over,
Sayang anak pun jangan over. Dan perhiasan jangan tak pakai langsung. Ada orang konon dia tak nak pakai perhiasan langsung. Pergi mana-mana tak nak perhiasan. Macam ibu-ibu kita tengok mana ada. Semua berhias. Alhamdulillah. Saya tak nampak yang datang pakai baju kelawar. Tak ada. Semua pakai baju matching. Tudung matching. Okey. Itu bagus. Hias sikit walaupun sedikit. Maknanya dengan anak-anak, jangan tak sayang langsung. Yang tadi kalau sayang jangan over. Yang kedua kalau sayang janganlah tak sayang langsung. Tak pernah peluk anak, tak pernah cium anak, muka macam apa tu FRU jaga demonstrasi tu kan. Gini saja anak jadi takut sama kita. Tak boleh. Dia ada sayang tapi tidak terlalu berlebih. Dan perhiasan mesti sesuai ke mana nak dipakai. Contoh kita pakai baju kebangsaan, baju Melayu dengan songket, sampin apa semua, baju kurung, pakai sampin, pakai songkok, taruh butang. Ibu akan tanya, "Ai ustaz, handsome-nya pagi-pagi ni nak ke mana?" "Ai tak ada mana, mau pergi ke toilet saja." Nak pergi toilet, apa pakai ni macam? Tak perlu. Perhiasan mesti sesuai nak ke mana kau nak pergi. Maknanya kita sayang anak, ke mana sayang tu nak kita bawa. Adakah sayang kita itu okey ataupun KO. Dan perhiasan yang keempat mesti sesuai di mana nak dipakai. Contoh jam tangan, itu mesti pakai di tangan. Walau kita kaya sekalipun, tak payah pakai jam tangan di kaki. Orang tanya, "Abang kau pakai kat kaki? Duit aku banyak, aku punya sukalah." Itu gila namanya. Jam tangan pakai di tangan. Songkok pakai di kepala. Jangan mentang-mentang songkok banyak pakai di kepala lutut. "Abang kau pakai songkok kepala lutut?" Ikut suka akulah, asal kepala aku taruhlah. Tak boleh. Sebab perhiasan mesti sesuai di mana nak dipakai. Maknanya sayang anak mesti sesuai kat mana nak sayang itu. Time dia baik, bagus, kita sayang. Time tak bagus, ada hukuman-hukuman. Nanti saya akan terangkan. Sebab itu, bahasa mudahnya Imam Ghazali nak ajar, anak-anak ini tak sayang langsung pun jangan, sayang sangat pun jangan. Kalau tak sayang langsung, tak boleh. Orang putih mengajar kepada kita anak-anak ini, shower them with joy, assure them with attention, teach them to be positive, cultivate love, encourage openness. Ini orang putih punya teori lah. Kalau pada teori Islam, tengok cerita pakcik tua berjumpa dengan Umar Al-Khattab. Ni cerita ni sering kita dengar. Pakcik ni report pada Umar, "Wahai Umar, aku punya anak lelaki degil, minta tolong counselling sikit." Umar kata, "Okey lah, esok pakcik datang, bawa anak sekali." Esok anak datang, Umar pun pam. Dia sekolahkan budak ni. "Kau mesti hormat pada bapak engkau ada bla 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 bla. Faham tidak ni?" "Faham tuan. Cuma tuan cop, sebelum saya jawab kenapa saya tak hormat bapak saya, boleh tak tuan terang pada bapak saya apa tanggungjawab dia kepada anak pula?" Bila Umar dengar begitu, Umar explain lah. "Aku muslim al-muslim satu ayat ini semua yang ada buah sampai habis." Selepas diterangkan 6 perkara itu, kata budak ini, "Tuan, 6 perkara tuan sebut, satu pun bapak saya tak ada buat sama saya. Pertama, taruh nama baik. Tanggungjawab bapak mesti taruh nama anak yang terbaik sekali. Saya punya bapak tak ada buat itu macam. Saya punya nama kelawar, Batman. Saya nama Batman, ini bapak saya punya kerja. Ini macam ayah bagus ke? Tuan cuba fikir." Umar pandang pada depan. "Apa benda kau taruh nama anak kau Batman ni?" Tu tanya, "Lagi apa masalah?" "Saya tak pernah sekolah tuan. Daripada kecil sampailah umur sekarang, saya huruf pun tak kenal. Dia ajak saya kerja, saya tukang besi. Saya ketuk besi hari-hari. Saya tak ada ilmu. Kalau saya kasar itu normal. Saya tak pernah belajar sekolah." Yang ketiga, mak saya bukan orang baik-baik. Mak saya pelacur. Pelacur kerja GRO. Ni bapak saya punya kerja dulu. Jadi jangan salahkan saya tuan, ini bapak saya punya pasal." Apa jawab Umar kepada pakcik? "Pakcik, minta maaf ya. Dalam kes ini bukannya anak pakcik yang derhaka pada pakcik. Dalam kes ini saya mendapati pakcik lah yang derhaka kepada anak pakcik. Salam, minta maaf sekarang." Bapak punya salah. Sebab itu anak jangan tak ambil tahu langsung pun tak boleh. Cuma saya kira dalam konteks zaman sekarang, bukan masalah tak sayang langsung anak, terlampau sayang. Ini masalah kita, terutama di kota-kota besar ini. Tuan-tuan jangan, anak kita jangan sayang melampau-lampau ya. Orang tua-tua kita dulu pun pesan, sayang anak ni
Tangankan sikit. Oh jangan, you spare the rod, you spoil the child. Siapa simpan rotan, anak dia jadi rosak. Sayang anak, tangankan. Sayang isteri, belikan gelang. La ilaha illallah. Apa nak tinggal pula? Beli gelang. Ni tengah sale ni. Ya. Takkan nanti belilah gelang. Sayang anak, tangankan. Kita ni yang jadi alhamdulillah baik ni sebab cuba tengok bapak kita punya style dulu. Ayah kita zaman dulu, kalau tuan-tuan ingat balik, ada yang ayahnya masih ada ayah dia dah tak ada. Ayah kita zaman dulu, dia tak nampak sangat sayang kita macam bapak sekarang. Darling, sayang bam saja, papa, mama. Tak ada. Dan dia tak adalah benci sangat dengan kita. Dia pertengahan, tapi yang lahir kepada kita ketika itu penghormatan kepada bapak kita. Saya kira orang tua-tua kita dulu, bapak kita zaman dulu, dia tak cakap banyak, diam aja. Tapi dia batuk saja melompat semua anak-anak. Kan zaman-zaman dulu. Maghrib kita pergi main bola, balik dah pukul 7, tak mandi lagi, semua duduk pakai kipas apa semua. Bapak nak pergi surau, dia tengok anak-anak dia tak mandi, tak ada. Apa kau nak jadi? Setan rajim, tak ada. Dia terjun semua masuk bilik air. Apa rahsia? Adakah pakai jin hantu raya? Tak. Dia ada kaedah, sayang sangat pun tidak, pempet sangat tidak, tak sayang langsung pun tidak. Kalau tuan-tuan ingat pesanan arwah Tan Sri P. Ramlee, itu anakku Sazali, dia jadi Samsung Singapura. Apa sebab? Adakah kerana bapa dia tak ambil tahu langsung hal dia? No, dia jadi Samsung Singapura sebab bapa dia terlampau pampered sama dia. P. Ramlee, ialah Sazali pun P. Ramlee, daddy itu pun P. Ramlee juga. Bapa kepada Sazali ketika itu, dia panggil seorang ayah yang dedikasi. Apa makna dedikasi? Dedikasi, asyik kasih saja. Semua minta dapat, Dedikasi. Tak boleh. An ability to say no, itu ayah yang betul-betul sejati. Abang nak beli BlackBerry? No. Okey, senyap aja. Itu lelaki sejati. Ayahnya itu ketika Sazali buat salah, apa sifat dan perangai dia? Dia main biola aja. Biarlah. Biar itu anaknya jadi Samsung Singapura. Kan ada dialog dia panjat atas batu, tak tahulah pantai mana, entah dah tak ada dah pantai tu agaknya. Kita sudah kaya. Bapa aku kasih aku pegang kunci peti besi. Korang semuanya mesti adalah brand pendek, ada apa semua kan. Wah, baling duit. Wah, gitu. Kenapa jadi begitu? Dedikasi. Jangan lebih dan jangan kurang. Saya tak boleh nak menafikan bahawa kadang-kadang tuan-tuan, mak bapak memainkan peranan penting dalam membentuk perwatakan dan juga kelakuan dan kesalahan anak-anaknya. Ada satu kes kami pernah kejar, kami tangkap. Dia naik motor. Perempuan ni naik motor dengan dia punya boyfriend dia. Dia punya boyfriend bawa motor, dia duduk belakang. Kami tak ada masalah. Ini bukan Arab Saudi, tak boleh naik. Kau naiklah, kau tak ada. Okey, tapi jangan peluk melampau-lampau. Dalam kita punya enactment kesalahan, tidak boleh berkelakuan melampau. Dia naik motor dengan boyfriend dia peluk. Kalau peluk sikit-sikit kita boleh tolerate. Ini dia peluk ini macam beruk peluk pokok kelapa. Kuat betul. Padahal Kuantan apa kau nak peluk sangat, bukan ada gunung ganang apa semua. Dia peluk. Kononnya lah buaya friend sama gila friend gitu. Kami kejar, dapat tangkap. Bawa pergi lokap. Lokap di bahagian enforcement, penguatkuasa ada lokap Jabatan Agama. Kami tangkap. Yang lelaki kami sumbat dalam jail. Yang perempuan kami call parent dia suruh jamin. Sebab perempuan kami tak sampai hati taruh lokap. Sebab dia perempuan. Nanti sejuk, susah apa semua. Panggil dia punya parent. Ambil anak dia, bawa balik. Within 24 hours mesti datang buat report. IC kita pegang. Jadi ketika kami tanya, mak duduk mana? Saya tak ada mak. Saya tak mengaku ada mak. Kami buat cek apa semua, jumpa handphone. Kami cek, oh dalam handphone dia ada save. Mama mak lah. Mama, kami pun call. Makcik,
ini anak makcik ni kami dah tahan. Boleh makcik datang sebelum pukul sekian-sekian. Menangis-nangis mak dia. Apa anak aku dah buat? Wah. Kami pun explain lah. Ini anak makcik kami tangkap. Dia naik motor. Okey, cuma kami takut dia terlajak buat perkara tak elok. Ini kami panggil makcik ni. Menangis. Wah. Budak ni dia punya takut. Oh, janganlah panggil mak saya. Mak saya ni garang. Saya takut. Kami kata dalam hati, kau tahulah nasib kau lepas ini. Lebih kurang 2:30 pagi, mak dia sampai. Mak dia badan, ya Allah, macam King Kong bandi. Memang bosok tu. Kami kata ini kalau dia siku dia punya anak, dia memang tenggelam anak dia ni. Ini, ngong. Masuk dalam, kami dalam hati kata memang kena dah. Anak dia hari ni, malam ni memang kena dah. Sangkaan kami meleset. Mak dia masuk saja nangis. Oh kakak. Dia peluk anak dia. Kakak, jangan sedih kakak. Jangan menangis. Mak faham perasaan kau. Mak dulu pun kena tangkap macam ni juga. Rupanya mak dia mantan tahun 70 pernah kena tangkap juga. Makanya bila bayangkan kalau anak-anak dapat mak bapak pesen begini, tidakkah lagi semangat untuk dia melakukan benda tidak senonoh ini tadi. Ini masalah kita hari ini. Sebab itu saya tertarik dengan kaedah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anak-anak ini kalau kita tak mampu nak didik bagus sangat, dapat buat 3 hal ni pun jadilah. Pertama kata dia, la'ibahum sab'an wa addibahum sab'an wa sahibhum sab'an. Ini ayah murabbi boleh ambil contoh ini. Pertama kata Sayyidina Ali, 7 tahun pertama didiklah anak kamu, bimbinglah mereka, la'ibahum, dengan cara bermain-main dengan mereka. Sebagaimana Nabi SAW ketika Hasan dan Husin masih kecil, dia sering main horse dengan cucu-cucu dia. Umur Nabi dah 60 tapi jadi horse. Nabi merangkak, cucu duduk 2 orang atas. Oh, Nabi lompat. Oh, gitu suka. Cucu dia suka sangat. Sedang Nabi buat begitu, masuk Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar tengok cucu-cucu duduk atas belakang atuknya. Dia marah, turun atuk engkau ni bukannya sihat. Turun. Nabi pandang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, jangan kacau. Ini kuda number 1. Ini rider number 1, kata Nabi. Rider terbaik dan kudanya kuda terbaik. Hadis Muslim. Mana kuda terbaik? Nabi jadi kuda. Ridernya siapa? Penunggangnya cucu dia. Jadi cucu dia selalu. Nabi memang penyayang, selalu main dengan anak cucu. Kan cerita yang masyhur, Nabi solat dengan sahabat jemaah. Sujud, ketika sujud sahabat dapati Nabi tidak bangkit-bangkit. Sahabat pun fikir, Nabi wafat agaknya lama benar dia punya sujud. Rupanya lama Nabi bangun, dah selesai. Sahabat tanya, ya Rasul, kenapa sujud lama? Dapat wahyu kah? Kata Nabi, tidak. Saya sedang sujud, cucu saya hantam main dekat belakang pula lah. Saya nak bangun, takut dia jatuh. Kasih can lah, dia duduk dulu, dia dah puas main goyang-goyang. Dia balik, saya pun bangun lah. Oh, itu macam nampak Nabi, dia dengan 7 tahun pertama banyak main. Sebab itu tuan-tuan, saya berpesan pada diri saya dan tuan-tuan sekalian, siapa yang ada anak-anak yang masih belum berumur 7 tahun, balik nanti bermainlah sikit dengan anak, ya. Janganlah buat macam askar pula anak kita belum 7 tahun. Main lagi lah, bila jadi kuda sikit. Begitu. La'ibahum sab'an. Cuma la'ibahum ini janganlah semata-mata bermain. Balik rumah bergolek lah, jadi dugong lah, jadi kambing lah. Tidak begitu juga. La'ibahum sab'an ini adalah selain daripada bermain, kita mengajar mereka ilmu dalam tempoh 7 tahun pertama. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu mengatakan, anak-anak ni 7 tahun pertama, kalau ajar ilmu, dia punya otak cepat tangkap. Jadi, ajarlah anak kita 7 tahun pertama tapi ajar dengan bermain. Contoh, tuan-tuan kalau nak ajar anak kita yang first 7 years, nak ajar dia baca doa. Tuan-tuan jangan ajar macam cara kita tazkirah ini, tak boleh. Macam panggil anak-anak, anak baru umur 6 tahun, 7 tahun. Mai sini semua, duduk sini. Ikut abah baca. Allahumma barik lana. Pima. Ulang balik.
Mati anak macam tu tak boleh. Dia 7 tahun pertama la'ibahum. Boleh ajar tapi main. Contohnya pasang CD banyak. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Budak-budak kan? Budak-budak kalau suruh baca doa makan memang kering air kat tangan kita ni. Kami lama siap terjemah pula. Ingatlah kita kepadanya. Tapi itulah budak. Ajar bermain. Contoh lain nak mengajar dia Quran. Dulu kita zaman dulu belajar Quran. Alif di atas, an alif 2 di bawah, in alif 2 di depan, un, an, in, un, tan, tin, tun. Zaman dulu. Zaman sekarang nak ajar budak dah tak boleh ajar cara kita. Alif, ba, ta, sa, jim. Sekarang budak belajar Quran semua pakai hiburan semua. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, da, za, ra, za, sim, tem, tot. Ni ada kaedah baru pakai ketuk drum pun ada. La, la, bismi, la, 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 la. Ni belajar drum ke belajar mengaji? Tapi la'ibahum sab'an. Ramai orang terpaksa fikir macam mana nak suruh budak belajar. La'ibahum sab'an. Sekarang ada dah pakai drum. Tam, 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 tam. Tam 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 macam angklung, main angklung tu. Nak ajar anak apa? Nak ajar anak mengenal Allah. Tak boleh ajar cara orang tarikat, tak boleh. Mai sini, duduk depan ayah. Dengar sini. Allah wajib baginya ada, mustahil baginya tiada. Hafal. Anak mana faham sifat 20, dia pun jadi confused. Allah ni ada ke tak ada? Pening lah, kejap ada, kejap tak ada, dia pula pening. Kita mesti ajar bermain. Caranya menyanyi lagi. Contoh Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi. Nyanyi. Lagu yang biasa sekali orang gunakan. Satu-satu saya sayang Allah, dia jawab. Dua-dua sayang Rasulullah. Tiga-tiga sayang ibu ayah. 1, 2, 3 sayang semuanya, dia jawab. Nanti budak dia generasi Y, keep asking question why. Nanti dia akan tanya, ibu, abah, kenapa nombor 1 sayang Allah? Allah ni siapa? Kakak sayang abah. Allah ni siapa? Bila dia tanya, ini peluang terbaik tuan-tuan bagi syarahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu adalah untung-untung dapat $5 kok anak bagi. Jadinya peluang untuk mendidik dia mesti dengan bermain saja. La'ibahum sab'an. Bahkan teori pendidikan barat, siapa nak ajar anak bahasa second language, ajar first 7 years. Lepas 7 tahun dia punya ubun-ubun dah keras, dia dah tak boleh cakap asing lagi. Sebab itu orang putih dia buat satu kaedah, dia panggil OPOL. OPOL ni OPOL, one parent one language. Di rumah, siapa nak suruh anak dia pandai cakap banyak-banyak bahasa, dia mesti guna one parent, one language. Bapak dengan mak mesti guna bahasa yang berbeza. Baru anak dapat vocab banyak. Contoh kita biasa di rumah, kalau kucing lalu, kucing melintas, biasa mak akan sebut, adik, kucing, oh cantiknya kucing, oh kucing. Jadi budak ni akan masuk dalam hadis dia, tit, kucing. Ayah pun ada. Ayah pun explain lagi. Adik kucing, oh kucing, gemuknya kucing. Jadi dia hanya ada 2 perkataan yang sama untuk satu objek. Selepas ini tuan-tuan kalau ada anak cucu, kita tukar. Kita cakap Melayu ataupun isteri cakap Melayu, kita cakap Inggeris. Nanti anak ada 2 otak dia berbeza. Mana yang basic-basic lah. Bapa anaknya, maknya cakap Melayu, adik, kucing, kucing, cantiknya kucing, ting, kucing. Bapa terjemah takkan kucing pun tak tahu apa cakap orang putih. Adik, cat, cat, cat. Jadi anak tu pling, sudah ada 2, 1 kucing, 1 cat. Dia panggil one parent, one language. Nanti anak tu kalau hari-hari begitu, lama-lama dia masuk sekolah, dia dah pandai Inggeris. Orang punya heran, macam mana kau ni beranak kat Amerika ke? Tak adalah, aku duduk sini saja, Tampines saja. Macam mana kau jadi macam ni? Rupa mak bapak dia tidaklah dua-dua cakap orang putih. Kalau dua-dua cakap Inggeris, nanti anak jadi lupa daratan. Sebab nanti sampai tak tahu cakap Melayu langsung.
Melayu pun cakap, Inggeris pun cakap. Dia akan ada dua. Caranya one parent, one language. Tak perlulah tuan-tuan kita nak bercakap perkara yang berat. Bukan kita nak cakap dengan anak kita tentang ekonomi, dasar fiskal, ekonomi antarabangsa. Bukan. Cakap yang basic-basic. Adik, you want nenen? Nenen? Want susu, nenen? You want big, small? Ibu, aboh sleep. Aboh don't know. Basic-basic je lah. Jadi at least budak itu dia akan banyak jadi faham bahasa selain daripada bahasa Melayu yang kita ucapkan. Kalau di Malaysia itu memang masalah betul dari segi bahasa. Orang Malaysia sebab bahasa Inggeris ni dia orang tak berapa minat. Mereka kebanyakannya beranggapan ini subjek susah. Susah sebab tidak ada budaya pengamalan. Macam tuan-tuan dan puan-puan di Singapura saya tengok mudah berbahasa Inggeris sebab dia jadi bahasa percakapan. Kita ada geng. Sambil-sambil makan epok-epok. Cakap orang putih. Ada geng. Dekat Malaysia kalau cakap Inggeris ni orang panggil mengada-ngada. Nak cakap Inggeris boleh, duit kena ada lah. Kalau tak ada duit jangan cakap orang putih. Itu kaedahnya kan. Sebab cakap orang putih ni kan orang cakap Inggeris ni orang banyak duit. Biasanya kalau tak ada duit orang tak cakap Inggeris. Jadi dia ada satu kes kenalan saya pergi kedai. Ni teruk betul. Terrible English. Pergi kedai, order western food. Saya order fish and chip semua sampai dia. Ya cik nak order apa? Bagi saya chicken chop tapi tak nak ayam. Saya nak kambing. Apa yang tuan-tuan faham daripada order dia itu? Sebut je lah lamb chop. Dia tak tahu. Dia kata aku nak sebut good kan, takut salah. Takkan nak sebut good chop. Dia tak datang, lem tu dia tak datang lah. Kau ponting kelas itulah kau jadi macam ni. Chicken chop tak nak ayam, tukar kambing. Ini apa punya order ni? Nanti tuan-tuan boleh try lah. Pergi kedai western. Ya abang apa mau makan? Kasih chicken chop, tak mau ayam, kambing ah. Budak tu jadi confused. Ini semua gara-gara I go to school everywhere. Berapa ramai? I go to school everywhere. Apa benda kau punya statement kau ni? Apa sebab jadi gitu? Sebab di rumah kurang bahasa Inggeris. Jadi 7 tahun pertama berguraulah bersama dengan anak-anak. Tetapi 7 tahun yang kedua kata Imam Sayyidina Ali, wa addibahum sab'an. 7 tahun kedua start umurnya 8 tahun sampai 12, itu kau disiplinkan anak kau. Tak ada kasih muka. Senyum-senyum pun tak ada. Tadi first year kita boleh jadi kuda, boleh main dengan dia, boleh tepuk-tepuk. Di umur je 8 sampai 12, 13 tahun, 14 tahun. Itu kita punya muka memang macam sarjan major punya muka. Misal tebal gitu. Kasih anak takut sikit. Wallahu alam apa sebabnya. Tapi saya akan terangkan kemudian kenapa 7 tahun yang kedua ini dari segi murabbi dia kena strict dengan anak dia. Nanti saya akan terangkan kemudian. 7 tahun yang ketiga kata Sayyidina Ali, anak-anak ini wasahibhum sab'an. Apa artinya? 7 tahun yang ketiga berkawan sajalah dengan anak kamu. Masa dia kecil kita bermain. Pertengahannya ketika menengah rendah, ketika rendah menengah apa dia panggil lah, masuk sekolah menengah umur belasan tahun, itu kita disiplin. Tapi bila umurnya sudah bermula remaja, ketika itu kita berkawan saja dengan mereka. Ramai hari ini ibu bapa yang saya tengok, ketika anaknya kecil, dia buat garang. Marah. Budak kecil lagi. Tanya soalan pun dia marah. Abang, kenapa? Kau diamlah. Kau ni banyak tanya. Pergi tidurlah. Kecil lagi budak itu. Masa kecil dia marah. Masa dah besar nanti, dia jadi terbalik kaedahnya itu. Baru nak manja-manjakan. Tak sesuai. Kecil dimanjakan. Pertengahan garang-garang. Di hujung berkawan. Jangan dah besar baru nak pukul. Pukul masa 7 tahun kedua, bukan 7 tahun ketiga. Kalau dia dah remaja, dia buat kesalahan, tuan-tuan pukul, apa risiko? Kalau tuan-tuan pukul anak-anak remaja, bersedialah tuan-tuan untuk masuk surat khabar berita harian Singapura. Afzal masuk surat khabar ustaz, buat rayuan suruh anak balik. Baliklah, mak tak sihat. Mak dah maafkan kesalahan engkau. Budak sekarang zaman Facebook. Kita pukul dia, dia lari pada rumah. Zaman kita jadi anak, kalau mak pukul kita, bapak pukul kita, paling jauh mana tuan-tuan lari?
Paling jauh pokok rambutan sebelah rumah, tinggi panjat, tak turun-turun. Maghrib baru turun, mak pujuk, turunlah, cik, barulah turun. Paling jauh pokok jambu saja kita panjat. Budak zaman sekarang dia punya kawan sampai Nicaragua pun ada. Tuan-tuan jangan main-main. Kita marah hari ini, minggu depan masuk TV ya anak kita, ataupun kita merayu anak balik. Cuma saya nak ajarkan, kalau anak tuan-tuan lari, ada satu petua orang tua-tua ni, saya suka share. Kalau mana-mana anak lari hari ini, bila-bila tuan-tuan ambil baju yang dia pakai last kali. Apa baju yang last kali dia pakai? Ambil baju, katalah baju sekolah. Tuan-tuan ambil, taruh dekat hanger, gantung depan pintu rumah. Tuan-tuan gantung, ini petua ni. Gantung depan pintu rumah, biarkan angin tiup. Biarkan angin tiup saja. Tuan-tuan, kemudian tuan baca 3 kul sebanyak 3 kali. 3 kul tadi 3 kali, 3 kali, 3 kali. Percaya, insya-Allah tuan-tuan buat amalan begitu, tak sampai petang lah anak boleh balik. Anak boleh balik. Kalau nak tahu jadi atau tidak, suruh dia lari lah. Saya pun tak pasti juga. Nanti tengah hari, kakak kau pergi lari lah, mak nak test lah ni ustaz. Ini bukan ilmu, ni petua. Ikhtiar. Zaman dulu mana ada nak telefon polis, tak sempat. Zaman dulu orang tua-tua pakai gantung baju je tuan-tuan. Tapi baliklah anak dia, balik, sopa balik. Kita seru dia punya roh kan, kasih suruh balik cepat sikit. Sebab, tapi mungkin berbeza. Sebab kita dulu kecil dengan sekarang, anak sekarang orang tanya, mereka lari tu they run from or run to. Ini kita takut. Kalau run from itu kita boleh panggil lagi. Tapi kalau run to, itu masalah. Kalau dia lari pergi Lombok sebab ada boyfriend, itu susah sikit. Dia lari pergi Bandung sebab ada boyfriend, itu susah sikit. Kalau run from, itu daripada kita. Boleh lagi diseru-seru lagi lah. Tawakal sajalah dalam bab ini ya. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ciri orang murabbi adalah sentiasa menasihati. Seorang bapa yang seorang ayah murabbi mesti sentiasa nasihat kepada anaknya tanpa jemu. Hari ini saya tengok ramai ibu bapa, dia tak nak nasihat anak dia. Yang dia buat adalah dia suruh orang lain nasihatkan kepada anak dia. Ini saya kira ikhtiar terakhir selepas kita cuba. Kan ramai hari ini bila anak dia problem, anak dia tak semayang ke apa ke, dia datang jumpa ustaz. Ustaz, dia bawa air botol. Apa air botol? Ni tolong buat air jampi untuk anak saya ustaz. Apa masalah anak? Nak ambil exam ke? Tak ada ustaz, ni anak ni masalah dia tak semayang, tak dengar cakap saya nasihat, dia lawan. Tolong buat air lah sebotol ustaz. Tuan-tuan, kalau nak suruh ustaz buat air untuk anak degil, tak payahlah buat sebotol. Baik ajak kami datang rumah, kami jampi tangki air tu betul. Kan yang tangki tu taruh tangga biar kami baca betul. Nak power panggil 5 ustaz lah. Semua yang pakar ruqyah syariah punya ni. Kasih keluar asap-asap punya. Jadi package. Minum boleh, masak nasi boleh, mandi boleh. InsyaAllah anak jadi baik. Tapi soalan, adakah anak kita jadi baik sebab itu? Tidak. Anak jadi baik itu ikhtiar daripada orang lain. Nombor 1 terbaik, tuan-tuan sendirilah. Kitalah selaku mak bapak. Kalau nasihat kita punya anak, insya-Allah anak boleh jadi orang. Asal nak subkon pula lagi. Ibu punya doa lagi makbul. Bapak dia kurang sikitlah sebab next your mother. Next your mother. Lambat sikitlah. Hari ini ramai bila anak dia problem, ayah dia sub pada sekolah. Subkon, dia hantar pada sekolah. Sebab itu zaman dulu kalau sekolah agama semua budak noti-noti semua. Mak bapak dia dah pening kepala, tak tahu apa nak buat, dia hantar pergi sekolah Arab. Ini dulu, sekarang nak masuk sekolah Arab, dia Crimea semang di Crimea je boleh masuk. Dulu asal noti aja sekolah agama lah awaknya. Dia sub pada sekolah lah, dia asal problem saja dia hantar pergi sekolah. Saya kira ini juga perlu kita jambatankan. Kerana seorang bapa yang murabbi, dia sendiri mesti sentiasa nasihat kepada anak dia. Sekolah itu bukan tempat nasihat anak. Sekolah adalah tempat membina otak. Mak bapak tempat membentuk watak.
Watak anak, sekolah tak boleh buat. Kita sekolah berapa ratus student nak jaga. Kadang saya kesian cikgu. Orang taruh harapan pada cikgu suruh didik anak orang lain. Cikgu kadang-kadang anak dia sendiri pun tunggang langgang, kalam kabut. Dia jaga anak orang macam menatang minyak yang penuh. Anak dia bibik jaga dekat rumah. Bibik sekolah pun tidak kadang-kadang. Padahal dia cikgu ada degree, dia ajar anak orang lebih pada anak sendiri. Itu sebab cikgu ni umpama lilin, membakar diri, menerangi orang lain. Dalam dunia tuan-tuan cari anak cikgu berjaya. Mana ada? Jarang-jarang anak cikgu berjaya. Sebab mereka tak sempat nak jaga anak sendiri. Dek kerana berkorban menjaga anak orang. Please, parent, jangan stop semua kepada sekolah. Jadi yang kedua, sentiasa menasihati. Yang ketiga, yang terakhir, sifat seorang murabbi, dia hendaklah menjaga disiplin anak dia. Jaga disiplin anaknya. Kata Syekh Abdullah Nasih Ulwan, awasilah anak kamu daripada buat 4 tabiat keji. Kalau tak dididik daripada kecil, habis kita. Pertama, jangan ajar anak berbohong. Maknanya kita beritahu pada dia, ajar daripada kecil, dengan mak, dengan ayah, satu je pesan, jangan bohong. Kalau buat salah pun tak apa, jangan bohong. Sekarang ni awak ambil ke tak ambil? Ambil. Jangan pukul sebab dia dah cakap jujur. Okey, pertama kata Nasih Ulwan, jangan ajar anak bohong. Asal bohong kita ambil tindakan. Yang kedua, jangan ajar anak mencuri. Ada setengah mak dia suka anak dia curi. Makna anak dia terror. Oh, terrornya anak mak pandai curi. Apa benda punya mak pun tak tahulah. Ada orang dia suka anak dia pandai mencuri. Tak boleh. Mencuri terus kita disiplinkan. Yang ketiga kata Syekh Nasih Ulwan, larang anak daripada tabiat mencaci dan memaki-maki. Macam contoh dia tengah main game ke, tiba kan dia mencarut. Sebut barang itu, sebut barang ini. Ambil rotan, pam kan dia. Ambil cili ke, tonyoh kat mulut itu. Cakap lagi benda tak elok. Cakap, nampak cili ni, sumbat lubang hidung tu kan. Baru dia tahu, oh tak boleh cakap benda-benda tak elok. Yang keempat kata Nasih Ulwan, jangan ajar anak suka meniru. Terutama meniru yang tak baik. Kalau meniru jadi kiai, jadi ustaz, okey, itu bagi hadiah. Tapi kalau dia balik sekolah, teng, jadi kuda pula dah. Dia jadi apa Gangnam Style. Piuk kan je, rotan kan je satu. Nampak jadi meniru tak senonoh, pam, rotan kan je. Ini kata Syekh Nasih Ulwan. Cuma tuan-tuan, janganlah pula garang tak tentu arah, itu saja. Sebab Kang, walaupun saya pesan kalau anak curi rotan aja, kalau anak tiru rotan aja. Tapi janganlah rotan. Sebab budak sekarang dah tak macam budak zaman dulu. Kita zaman dulu kena rotan, kita steady. Sebab kita makan tempe. Makan tempe dia okey. Budak sekarang makan banyak fiber-fiber ni, tak berapa gagah sangatlah badan dia. Budak dah tak makan benda-benda macam cara kita dulu kan. Jadi kalau pukul cepat, lebam tu lambat hilang. Jadi jangan garang sangat. Yang penting ikut apa yang Imam Al-Ghazali pesan. Anak ni sayang sangat tidak, manja sangat pun tidak. 50-50 saja. Kalau terlampau garang pun kita kena, tak garang langsung pun kita kena. Ada satu kes, ni ayah garang. Oh, dia bangga. Aku punya anak semua takut sama aku. Aku punya anak kalau aku pandang dia lari lah. Oh, dia bangga lah dengan kehebatan dia. Satu hari dia bawa anak dia pergi semayang jemaah. Semayang Zuhur tak ada orang, dia letak taruh dekat soft pertama. Imam ada seorang depan, dia jadi makmum belakang, dia taruh anak sebelah. Sepatutnya letaklah anak belakang, tapi dah tak ada orang, dia taruh sebelah. Anak dia baru 5-6 tahun macam itulah. Anak ikut saja bapak lah. Imam semayang Zuhur, rukuk, Allahu Akbar. Ketika imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Semasa imam bangkit dari rukuk i'tidal, kain pelekat imam terselit celah punggung, macam tersedut, zup, macam tu. Dia tersedut macam tu, ada vacuum apa tak tahulah, yup, masuk dalam. Imam ni dia baru balik umrah. Jadi bila dia bawa balik umrah, dia dah selesa tak pakai seluar dalam. Sebab masa dia duduk Mekah, dia buat ihram, kan tak boleh pakai seluar dalam. Jadi dah duduk 10 hari, dia dah steady lah. Jadi bila balik Singapura pun dia tak pakai. Masalahnya bila kau tak pakai, kalau kau balik India, yup, dia masuk dalam. Jadi budak ni bila tengok kain tu termasuk kat dalam, dia jadi pelik. Why generation kan? Why macam tu. Jadi bila dia tengok kain tu masuk dalam, dia tolong tarik. Dibetulkan. Dia panggil kaizen, tolong baiki kan.
Bila dia tarik kain imam ini, bapak dia marah. Bapak dia pandang pada anak dia. Dia buat macam tu. Anak dia tengok, Aisyah bapak marah. Dia masuk balik kain dia takut ni pasal. Ini generasi Y. Jangan buat main-main. Jadi ingat 3 perkara tadi. Yang terakhir kata dia, hendaklah kita disiplinkan anak itu. InsyaAllah inilah sifat orang murabbi. Buat yang terakhir, pesanan saya kepada para bapa sekalian. Pendaftaran kelab ayah ini masih lagi boleh dibuat di foyer masjid di belakang sana. Tuan-tuan bolehlah menyertai. Sebab saya fikir kelab ini dia banyak pengisian. Maksudnya kita sering kelab untuk kaum ibu, muslimat. Memang dah sering kita menyampaikan ceramah tentang wanita solehah, ibu misali, macam-macam. Tapi untuk bapa ini saya kira jarang-jarang ada satu inisiatif untuk buat kelab. Yang mana menerusi kelab ini kita boleh share experience dengan orang-orang lama. Sebab saya punya pandangan, kalau nak tahu kehebatan mendidik anak, jangan panggil ustaz, profesor, orang pakar-pakar ni, bukan. Nak cari orang yang contoh kita, teladan untuk didik anak, cari orang yang anaknya dah berjaya je. Orang lain teori, cari orang yang dah berjaya anaknya. Saya pernah jumpa satu wak. Wak memang wak Jawa, wak Tarpani apa nama saya tak ingat. Dia duduk di KL, Kuala Lumpur. Dia kerja tukang sapu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Anaknya ada 9. Saya kata, wak tahniah anak ada 9. Ya itu pun sambil-sambilan. Sambil-sambilan 9. Ya kalau sungguh-sungguh jadi lain lagi dia. Itu sambil-sambilan. Dia memang suka berseloroh. Anak dia semua berjaya. Padahal dia kerja buruh saja di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Isteri tak kerja, makcik Jawa juga, jenis orang kampung. Tapi anak dia semua berjaya. Lecturer ada, jadi ustaz besar ada, PhD 2-3 orang. Kami tanya dia sebab nak bagi anugerah bapak misali kan. Kami tanya dia, wak macam mana wak ni rahsia anak-anak jadi berjaya ni wak? Oh tak ada rahsia katanya. Kami ni ya rumahnya kecil. Jadi kalau malam-malam anak-anak buat homework, dia panggil homework. Mau buat homework itu tak ada tempat. Jadi meja makan itu lepas makan dibersihkan. Ditaruh buku situ ramai-ramai. Buat homework adik-beradiknya penuh katanya. Lepas maghrib buat. Jadi dia kata cuma seingat dia sepanjang dia membesarkan anak-anak, setiap kali anaknya study, dia dan isteri akan pergi tengok anak-anak. Isterinya buta huruf, tak tahu membaca pun. Dia akan pegang kepala anak-anaknya. Dia akan sekadar membacakan Al-Fatihah. Itu aja amalan dia. Sebut Fatihah pun tak betul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi sebab barakah, anak semua berjaya. Sebab itu sekali lagi kepada kelab ayah ni, kalau nak cari orang yang anak dah berjaya. Jangan panggil ustaz yang anaknya kecil-kecil lagi, orang yang anaknya pun jadi syaitonirrajim. Tak guna. Cari orang yang anak berjaya. Tak mesti orang tu pensyarah, tak mesti. Yang tadi saya sebut wak Jawa saja. Ada satu orang tua di kampung saya, anaknya semua berjaya juga. Anak ada 7, semua jadi orang, semua berjaya. Bila saya tanya dia, lah kita nak share macam mana orang-orang lama ni didik anak. Anak dia TV kat rumah memang pakai. Tuan ingat zaman dulu kita ada televisyen yang ada penutup tu, macam almari, boleh tutup, boleh kunci. Yang dulu channel pakai tak. Dulu ada TV tu. Sekarang TV kan tak boleh tutup lagi dah. Menyebabkan budak-budak celik mata tengok kartun, celik mata tengok kartun, celik mata dia pun dah terbeliak dah menengok kartun. Pakcik ni rumahnya masih ada TV tu. TV ni orang sekarang buat akuarium je, tapi dia pakai TV tu lagi. Saya pun sajalah gurau-gurau dengan dia. Saya panggil dia Pak Ngah. Pak Ngah ni kedekut, duit pencen banyak, TV pun tak ada. Belilah TV baru, LCD ke apa semua. Dia kata, engkau ingat aku pesan ni, rumah engkau kalau engkau TV banyak sangat, lagi besar TV engkau ada, lagi bodoh engkau punya anak. Oh, dia punya falsafah. Saya tak kata dia betul, tapi kalau tuan-tuan nak share experience, boleh panggil orang macam ni. Rumah dia TV lama aja. Dia kata budak-budak kalau tengok TV habis rumah engkau. Dia membaca tidak, apa pun tidak. Itu style masing-masing lah. Ada 2-3 orang penceramah yang saya kenal, rumah mereka memang tak ada TV. Tak ada TV. Ada yang sepanjang Ramadan TV semua taruh dalam almari.
Macam-macam pesen. Cuma nasihat, kalau pendapat saya lah dalam konteks kita di Singapura, kepada bapa-bapa sekalian, saya dipahamkan kita di Singapura ni budak-budak akan start exam kalau PSLE pada Ogos ya, 15 Ogos. Kalau exam yang Singapore Cambridge, apa nama GCE tu sekitar Jun tak salah saya. Jadi apa yang tuan-tuan para bapa boleh contribute, mana-mana anak yang nak ambil PSLE atau anak-anak nak ambil GCE, OAE, OE, tak kira lah. Kalau yang nak exam itu, tolong ambil cuti. Bapa, ni pendapat saya lah. Ambil cuti exam. Anak exam, kita cuti. Satu minggu lah apply cuti. Kita dah kerja berapa ratus hari. Sekadar satu minggu ambil cuti khas untuk anak. Kita cuti, dia punya adik-adik kita post dekat rumah orang lain dulu. Kita tinggal dengan anak kita 3 orang. Kita isteri dengan anak. Anak nak exam. Malam anak study, kita pun study juga. Sama study dengan anak. Dia punya mak berbuat, mak jadi kopitiam. Mak teh 1 siap, dia membuat. Roti bakar 1 siap, dia mesti jadi kopitiam. Adik-adik tak ada ganggu. Ni kita nak konsentrate bantu anak. Ini pendapat saya lah. Anak pun study. Katalah baca bab sejarah. Contoh baca sejarah Parameswara. Kita pun baca Parameswara. Dia baca Sultan Muzaffar Shah. Bacalah. Wah. Kita cakap. Hari esok pergi exam. Exam hari esoknya, macam contoh PSLE 15 Ogos tahun ni hari Khamis. Sedang elok lah. Tuan-tuan hari Khamis tu puasa sunat. Sian betul jadi bapa. Kalau ada 5 anak, tiap-tiap tahun aku puasa, kurus aku. Ini pengorbanan. Puasa sunat. Bawa anak pergi exam. Kita sendiri bawa. Biasa dia pergi dengan transport, ni kita bawa sampai sekolah, kita pegang dia punya beg, mak peluk anak kita, jalan. Sambil jalan ke Dewan Peperiksaan, kita bisik pada anak kita, abang, kakak, abah tak ada harta, abah bukan orang kaya, tanah pun tak ada, harta abah, awak lah harta abah. Kalau awak berjaya, adik-adik pun semua akan tumpang berjaya. Abah tak ada duit, tanah pun tak ada. Abah ada laut je 10 hektar. Itu pun tak boleh buat apa. Laut je 10 hektar tak boleh buat apa. Tanah tak ada. Belajarlah betul-betul. Abah dah tua, harta tak ada. Jadi anak pun timbul harapan. Dia masuk exam, kita duduk di luar. Duduk dekat kantin, dari jauh kita nampak. Sebab bila anak jawab exam, kita ada di luar, apa perasaan anak? Dia akan, ada parent aku tunggu. Kurang-kurang kalau dia tengah jawab, katalah subjek sejarah. Malam tadi baca Parameswara, sekali keluar exam, tajuk soalannya Sultan Mansur Shah. Alamak, salah spot pula dah macam mana ni. Jadi dia pun dah pening kepala. Pandang ayah dengan mak ada kat depan. Mak tak boleh jawab lah. Aku jam ni, tak boleh jawab ni. Mak ada kat depan tengah puasa kan. Terus angkat tangan. Ya Allah, anak aku tengah jam tu. Ya Allah, bantulah dia. Ya Allah, bolehkan dia menjawab. Ya Allah. Mak doa makbul. Puasa lagi. Allah curahkan wahyu. Turun. Lajunya. Nampak? No barakah. Bapak pula anak tak boleh jawab. Dia doa, ya Allah, anakku tak boleh jawab, ya Allah. Tuhan makbulkan, anak boleh jawab. Kalau begini dapat dibuat, percayalah. Sumbangan kita dalam pendidikan, membesarkan anak-anak akan dikenang oleh anak-anak itu sampai bila-bila. Orang tua-tua kita dahulu ilmu tidak banyak, tapi dia jaga kita, alhamdulillah kita semua jadi orang hari ini. Orang tua-tua kita dulu ajar ilmu temberang saja, tapi temberang dia tu berkesan sampai hari ini. Orang tua dulu temberang. Kalau kita menerap, siapa angkat kaki hala ke siling, dia marah. Kan tuan-tuan kalau menerap, angkat kaki ke atas, orang tua tak bagi. Bila tanya, asal tak boleh? Jangan, mak mati. Apa kaitannya angkat kaki dengan mak mati? Tapi ini cara orang tua, temberang tapi berkesan. Kan dulu mak senang mati kan. Kalau tuan-tuan sharp pensel, kata ada pakai depan, tiba sharp belakang pula, asah belakang, depan belakang. Orang tua tak kasih. Bila tanya asal tak boleh asah pensel depan belakang, mak mati. Dulu mak senang mati lah. Sikit-sikit mati, sikit-sikit mati. Jadi saya ingat anak-anak kita kena buat itu macam lah. Maghrib mandi. Asal kalau tak mandi mak mati. Asyik mak je, mak kata asyik aku, bapak bila nak mati. Kan dulu kan cara orang tua. Orang tua dulu pesan, jangan duduk atas bantal. Kan? Atas bantal tak boleh duduk. Apa pasal bisul? Apa kaitan bisul dengan bantal? Tapi ini kebijaksanaan orang tua-tua. Sampai sekarang
Siapa di kalangan tuan-tuan tergamak duduk atas bantal? Tak tergamak. Walaupun dah balik haji, balik umrah, patutnya akidah dah kuat, tak ada duduk atas bantal. Rasa macam nak tumbuh, ngap. Psikologi lah bila fikir, macam mana aku punya orang tua dulu pandai betul nasihat. Ini kelebihan-kelebihan yang ada pada orang tua-tua dahulu yang kita kena gali balik. Dan saya kira kelab ayah ini boleh menjadi perintis di dalam nak gali balik tradisi budaya orang tua-tua kita dulu dalam mendidik dan membangunkan anak-anak mereka. Sekadar itu sembang-sembang pada malam ini, pada pagi ini saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan.